Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam Pendidikan Islam tahun 5, sesi PTPR 2021. Pada kali ini kita akan menyambung pembelajaran kita yang minggu lepas. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kita uji minda terlebih dahulu. Yang pertama, pada pukul 12 tengah hari, Ahmad telah bertayamum setelah berusaha mencari air untuk solat zuhur. Apakah hukum tayamumnya? Pukul 12 tengah hari, cari air, tak jumpa, dia pun bertayamum untuk solat zuhur. Apakah hukum tayamumnya? Hukumnya adalah batal tayamumnya. Okey, yang kedua, Fatimah telah bertayamum untuk solat asar pada pukul 6.30 petang. Setelah berusaha mencari air, namun sebelum sempat dia solat asar, hujan turun dengan lebatnya. Apakah hukum tayamumnya? Okey, Fatimah 6.30 cari air, tak jumpa, dia pun bertayamum. Okey, sebelum sempat dia solat asar, hujan turun dengan lebat. Apakah hukum tayamumnya? Jawapan dia batal tayamum. Batal juga ya. Baik, cuba awak fikir. Kenapa kedua-dua situasi ini batal tayamum dia? Okey, cuba awak fikir. Saya tak nak bagi jawapan sekarang. Baik, kita teruskan pembelajaran kita dalam bahagian ibadah. Tajuk tayamum, sambungan minggu lepas. Baik, pada minggu lepas kita telah pun mempelajari pengertian dan dalil. Okey, apa erti tayamum? Apakah hukum bertayamum? Okey. Kemudian kita juga belajar rukun-rukun tayamum. Apa itu rukun tayamum? Seterusnya kita juga belajar sunat tayamum. Apa yang disunatkan semasa kita bertayamum. Seterusnya yang terakhir, sebab-sebab tayamum. Kenapa kita diharuskan bertayamum? Okey, pada minggu lepas. Okey, untuk minggu ini, untuk hari ini kita akan sambung syarat-syarat tayamum. Okey, apakah syarat-syarat yang membolehkan kita bertayamum? Okey, baik, yang pertama, mencari air selepas masuk waktu solat. Masuk waktu solat. Ini menjawab persoalan kenapa batal tayamum pada uji minda yang pertama. Ahmad cari air, bertayamum pukul 12. Pukul 12 tak masuk lagi waktu solat. Jadi batal. Sebab itulah batal tayamum dia. Sebab tak memenuhi syarat tayamum, iaitu mencari air selepas masuk waktu solat. Cari air selepas masuk waktu solat. Tak masuk waktu solat, tak boleh cari air. Dah masuk waktu solat, cari air, kemudian baru bertayamum. Baik, syarat yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci. Debu yang suci, yang kotor tak dibolehkan lah. Yang ketiga, menghilangkan najis terlebih dahulu. Baik, ada empat syarat-syarat tayamum. Mesti kita kena cukup keempat-empat syarat ini, barulah sah tayamum. Baik, seterusnya, perkara yang membatalkan tayamum. Okey, tadi syarat cukup dah bertayamum. Okey, jadi kamu kena tahu pula apakah yang menyebabkan tayamum kita batal. Kena ambil semula, tak sah. Baik, yang pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wudu. Maksudnya kita buat perkara yang membatalkan wudu. Apakah perkara yang membatalkan wudu itu? Membatalkan air sembahyang itu antaranya tidur, okey, buang air besar, buang air kecil, bersentuh lelaki dan perempuan. Tu benda-benda tu menyebabkan wudu kita batal. Begitu juga tayamum, batal juga tayamum bila kita buat perkara tersebut. Seterusnya, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Ini menjawab uji minda kita yang kedua tadi. Okey, pukul 6.30 cari air, tak jumpa, dia pun bertayamum. Sebelum solat hujan turun dengan lebat. Maka air dah ada. Bila air dah ada,
maka batal lah tayamum. Kena ambil wuduk macam biasa. Okey. Ni perkara yang kedua tu, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Nak solat, belum sempat solat air dah turun, hujan dah turun dengan lebat, air dah banyak. Bolehlah kita berwuduk macam biasa. Okey, perkara yang membatalkan tayamum yang kedua. Baik, yang ketiga, sembuh daripada sakit yang boleh menggunakan air. Ingat dulu sebab-sebab mengapa kita bertayamum pada minggu lepas. Antaranya sakit yang menyebabkan kalau kita guna air boleh memudaratkan. Sekarang ni dah sembuh, dah boleh guna air, so batal tayamum kalau dia tetap dengan tayamum dia. Okey. Yang keempat, telah luput waktu solat. Habislah waktu solat zuhur dah habis, maka habislah tayamum dia. Yang kelima, murtad, iaitu dia keluar daripada agama Islam. Dia tengah bertayamum, tiba-tiba dia terkeluar daripada agama Islam, murtad, batal tayamum dia. Baik, seterusnya kita akan mempelajari tata cara bertayamum. Bagaimana cara-cara untuk kita bertayamum. Okey, yang pertama. Tengok gambar tu, tekap kedua-dua tapak tangan ke debu tanah yang suci. Tapak tangan kita tekap ke tanah yang suci, debu tanah yang suci. Tengok jari-jari dia ni. Okey, dia renggangkan. Itu tata cara renggangkan, dia tak rapat jari-jari dia. Okey. Lepas tu apa dia buat? Nipiskan debu pada kedua-dua tangan. Tangan tu dia tepuk macam ni. Okey, tengok tangan saya ni. Dia tepuk macam ni debu tadi jatuh. Dia nipislah debu yang ada pada tapak tangan. Seterusnya, sapu debu suci ke muka sambil berniat. Sambil berniat. Yang keempat, tata cara bertayamum. Apa dia tu? Tekap kedua-dua tapak tangan sekali lagi ke debu tanah yang suci dan nipiskan. Ulang balik nombor 1 dan 2 tadi. Tekap balik. Kelima, seterusnya dia sapukan debu yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Okey, yang kiri, tangan kiri, debu yang ada ni sapu di bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Okey, yang kelima. Kemudian yang keenam, dia ulang balik, cuma guna sebelah debu belah tangan kanan pula ke bawah ke bawah tapak tangan kiri pula. Tadi kanan ni kiri pula. Tukar. Okey, itulah tata cara bertayamum. Ada 6 cara. Okey, seterusnya kita masuk kepada kepentingan bertayamum. Apakah pentingnya bertayamum ni? Okey, yang pertama, kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk yang wajib dan mandi wajib dalam keadaan tertentu. Jadi sebagai satu kemudahan kepada umat Islam kalau tak ada air. Yang kedua, memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadah dengan sengaja. Maksudnya, kita bukan menjadikan alasan tak ada air itu untuk kita tidak beribadah, untuk kita meninggalkan ibadah dengan sengaja. Okey, tak ada air, tak ada nak ambil sembahyang tak boleh, cari debu tanah suci, bertayamum, boleh sembahyang juga. Jangan jadikan tak ada air itu sebagai alasan. Okey, yang ketiga, umat Islam diseru sentiasa berada dalam keadaan suci. Kita digalakkan sentiasa dalam suci. Dan yang terakhir, yang keempat, menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Ini untuk kita untuk menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Maksudnya walaupun air tak ada, kita tetap boleh bersuci. Tak payah pun. Islam itu senang. Okay? Dan yang terakhir, menyucikan jiwa manusia. Kita ni akan disucikan jiwanya melalui bertayamum, membersihkan diri dari kekotoran.